Kita nak tengok untuk B, hitung kebarangkalian Zarifah atau Maran. So ada perkataan atau. So apabila ada perkataan atau bermaksud you. Okay, you yang ke atas macam biasa. So atau. So kita guna simbol you. So P, peristiwa Z, Zarifah atau Maran. So kita wakilkan kepada gambar kepada bentuk tata tanda macam ni. So ini adalah gambar yang bertindih, tidak saling eksklusif. So kamu akan ada rumus macam ni. Okay, rumus yang kita panggil sebagai rumus penambahan kebarangkalian. So bila ada bertindih, bermaksud dia akan ada tambah dan juga tolak. So PZ tambah PM, tolak PZ dan M. Okay, so PZ kamu yang ini tadi, PZ kamu iaitu 5/7 P Zalifah tadi, okay, daripada dekat sini P Zalifah. So P Maran adalah 3/5. So P Maran kamu adalah 3/5 tolak dengan Z bersilang M. So yang bertindih di tengah-tengah. So yang bertindih tengah-tengah yang dekat sinilah, iaitu 3/7. Sebab tu kita tolak dengan 3/7. So kamu kira, maka selesailah, dapatlah jawapan 31 per dengan 35. Okay, adakah ini betul? Sekejap kita tengok soalan ini adalah berkenaan dengan okay, so betul lah. Kalau ikutkan sama jawapan kamu seperti di dalam buku teks. 5/7 tambah 3/5 tolak dengan 3/7 dapat 31/35. So itulah jawapan untuk B seharusnya. Okay. So bab ni mungkin ada yang rasa sedikit pening, tapi ketahuilah bahawa bab ni sebenarnya tak susah. Cuma kamu kena tahu dia bersandar ataupun tidak bersandar, eksklusif ataupun saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. So kena tahulah perkara-perkara berikut, barulah kamu boleh cuba untuk selesaikan. Okay, kita teruskan contoh yang ke-11. Kalau tak ada soalan, kalau ada soalan boleh terus bertanya. So contoh yang ke-11 muka surat 260 berkenaan dengan kebarangkalian sebuah telefon pintar yang dihasilkan oleh kilang jaya mengalami masalah paparan 2/13. So dekat sini dia kata kilang jaya ni dia buat telefon, kemudian kebarangkalian untuk skrin rosak. Okey, tak apa. Okey, macam ni. So skrin rosak adalah 2/13. Okay, so dalam satu penghasilan telefon tu, dalam satu produk yang dikeluarkan, so kilang jaya ni dia akan mengalami masalah paparan adalah 2/13. So bermaksud 11 lagi, 11/13 lagi dia akan elok lah. So dua buah telefon pintar dipilih secara rawak. Okay, lakar satu gambar rajah pokok untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Seterusnya hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Okey, cikgu bagi tahu dekat sini, cikgu buat penyelesaian cikgu sendiri. Okey. So E ini adalah mewakili elok. Okey, mewakili elok bermaksud dia tidak mengalami masalah paparan lah. So R ini adalah rosak. So rosak ini mewakili mengalami masalah paparan. So kalau ikutkan R kamu ialah 2/13 lah. So E kamu yang elok seharusnya 11/13. So dia macam tu 11/13. So yang R ini adalah 2/13. So itu yang cikgu buat. So kita ambillah telefon pintar yang pertama sebab dia kata dia nak dua telefon pintar. So dua buah. So dekat sini dua buah. So nak tak nak kita akan buat yang pertama. Telefon pintar yang pertama cikgu dah kata tadi kebarangkalian dia untuk elok adalah 11/13. Manakala untuk rosak paparan dia adalah 2/13. So kita nak buat untuk cabutan telefon pintar yang kedua. Okay, sebab kita memerlukan dua buah telefon tadi. So telefon pintar yang kedua seharusnya elok masih lagi 11/13. Dan untuk yang rosak 2/13 sama sahaja. Okay, cuma kita buat dua kali sebab dia kata dia nak dua buah. Okay, so begitu juga dengan R. So R, so E dia seharusnya 11/13. Manakala dia punya rosak masih kekal 2/13. So soalan kamu, dia suruh
lukis ataupun lakar gambar rajah pokok. So inilah gambar rajah pokok yang kamu kena lakar, dan juga yang seterusnya dia suruh kamu cari sekurang-kurangnya. Hitung bahawa seterusnya hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan, bermaksud yang rosak lah. So paling kurang, sekurang-kurangnya paling kurang ada satu yang rosak. So 1R lah sepatutnya, paling kurang 1R. So kita akan pilih macam mana. Seharusnya kita akan tengok telefon pintar pertama elok, yang kedua R lah, sebab dia kata dia nak paling kurang satu yang rosak. So kurang-kurangnya sebuah. Kalau kamu ambil elok-elok, so dua-dua elok, so tak boleh, dia nak paling kurang ada satu yang rosak. So kita adalah ER. So dia macam tu. Okay, so kalau kamu tengok dia adalah 11/13 darab dengan 2/13. Dekat sini 11/13 darab dengan 2/13. So kita akan tambah sebab masih ada lagi pilihan lain. ER dah jumpa satu pilihan. So pilihan yang kedua kamu ada RE, sebab R ini adalah rosak, satu lagi adalah elok. So dia kata dia nak sekurang-kurangnya satu rosak. So kamu akan ada tambah dengan RE. So R kamu ialah 2/13, E kamu ialah 11/13. So dia macam tu pula. Dan masih ada lagi satu pilihan yang lain, iaitu RR. Sebab dia kata dia nak sekurang-kurangnya satu yang rosak. So kalau dua-dua rosak pun tak kisahlah, sebab dia kata dia nak sekurang-kurangnya sebuah. So seharusnya kamu ada satu lagi penambahan, iaitu RR, yang mana 2/13 darablah dengan 2/13. Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, untuk soalan ni dia akan jadi macam ni. So kamu kena betul-betul memahami soalan, barulah boleh buat untuk kebarangkalian peristiwa bergabung. So kamu darab, tambah, so darab, tambah, darab, seharusnya dapatlah jawapan 48/169. So itulah dia punya kebarangkalian, sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar mengalami masalah paparan. Selesai untuk contoh yang ke-11. Nice. Kita teruskan dengan 9.4.1. 9.4 adalah berkenaan dengan aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. So kamu dah tengok 9.1 sehingga 9.3. So 9.4 ni dikira macam rumusan lah. Okay, keseluruhan apa yang telah kamu pelajari daripada 9.1 sehingga 9.3. So 9.4 9.41 menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. So kita tengok contoh yang ke-13. Okay, cikgu tak nak sentuh contoh yang ke-12 kerana contoh yang ke-12 tu lebih kurang macam contoh yang ke-11. So kita tengok contoh yang ke-13, muka surat 263. Sebuah kotak mengandungi 7 biji guli merah, 5 biji guli kuning dan 3 biji guli biru. 7 merah, 5 kuning, 3 biru. 2 biji guli dipilih secara rawak dari dari kotak satu demi satu. Okay, so baca soalan betul-betul. Sekiranya guli pertama dipilih berwarna biru, maka guli biru itu akan dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Okay, macam tu pula. Kalau dapat, dia dah masuk 7, 5 dengan 3 dalam satu kotak. Kalaulah cabutan yang pertama dia kata dapat warna biru, sebelum buat cabutan yang kedua, sebab dia kata 2 biji, sebelum buat cabutan kedua, dia masukkan balik guli biru tersebut. So sekiranya guli pertama bukan warna biru, maka guli itu tidak dipulangkan ke dalam kotak dan guli kedua dipilih. Okay, so apakah maksud soalan? Kita akan wakilkan daripada gambar rajah pokok supaya kamu senang nak tengok. Hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna. Dia nak kedua-dua guli berlainan warna. Itulah kebarangkalian yang kita nak cari. So kamu ada 7 biji guli merah, kamu ada 5 biji guli kuning dan 3 biji guli biru dimasukkan ke dalam kotak. Okay, satu demi satu dia dipilih. Okay, secara 2 biji. Okay, kita nak tengok apa yang akan berlaku.
Okey, so ada 15 biji secara total dekat sini. 5 berapa tadi? 7 merah, 5 kuning, 3 biru. So kita nak buat 2 cabutan sebab 2 biji. So kita nak buat 2 cabutan. So cabutan guli pertama, kalau kita keluarkan daripada sini, kita dapat berwarna biru. So kalau kita dapat warna biru, seharusnya 3 guli biru lah daripada 15 jumlah guli keseluruhan. Itulah warna biru. Kalau kita dapat warna merah, bermaksud 7/15 kerana kita ada 7 merah daripada 15 secara keseluruhan. So manakala untuk kuning seharusnya 5/15. Okay, so guli yang pertama ni senang, dia datang daripada sini saja. So tengoklah warna dia betul-betul. So guli yang kedua ni, dia ada sedikit trik. Okay, dia ada sedikit trik. Apa yang cikgu kata trik? So kita kembali kepada soalan. Sekiranya guli pertama berwarna biru, maka guli biru itu akan dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Okey, kalau kita dapat warna biru, kalau kita dapat warna biru sebelum cabutan kedua, dia masukkan balik biru ini ke dalam semula. So seharusnya kamu masih boleh dapat 3/15 semula. Sebab kalau dapat biru, biru tu dah dikeluarkan, dapat 3/15. Sebelum dia buat cabutan guli yang kedua, biru ni dia masuk balik dekat dalam. So bermaksud dia dah jadi 3/15 semula. So dia macam tu. Okay, manakala untuk merah seharusnya 7/15 lah. Okay, kenapa dia jadi per 15? Sebab dia dimasukkan semula. So dia macam tu. Guli yang biru yang pertama ni kita dah keluarkan. Kemudian sebelum buat cabutan guli kedua, dia masukkan balik. So dia bermaksud dia kekal sebagai 15 guli yang asal. So biru kamu 3/15, merah kamu masih kekal 7/15. So kuning kamu masih kekal 5/15. Selesai. Dia sama macam guli pertama tadi. Untuk guli kedua sekiranya berwarna biru. Okey, kalau dia warna selain biru pula, dia kata sekiranya guli pertama bukan berwarna biru, maka guli itu tidak dipulangkan. Kalaulah dia bukan biru, bermaksud dia tidak dipulangkan semula. So kalau kamu keluarkan dapat warna merah, so bermaksud lepas itu dia akan berkurang, ialah sebab dia kata asalnya 15, keluarkan dapat 15, 7/15, so dia dah tak masukkan balik, bermaksud dia akan jadi 14 je lah. So untuk dapatkan warna biru seharusnya 3/14, dia akan kurang 1 sebab tidak dikembalikan semula. So untuk mendapat warna merah seharusnya merah dah keluar 1 dekat sini. So seharusnya next merah dia akan tinggal 6 lah. 6/14. Okay, so dia macam tu. So manakala untuk kuning dia akan jadi 5/14. Okay, boleh nampak beza kenapa yang atas ni 15 sebab dia dikembalikan semula. So yang ni kenapa dia jadi 14 sebab dia tidak dikembalikan semula. Harap jelas untuk yang itu. So untuk yang kuning, kalau warna kuning pun juga dia tidak kembalikan semula. Sebab dia kata biru saja yang dikembalikan semula, merah dan juga kuning tidak dikembalikan. Seharusnya dia akan menjadi 14 juga. So biru kamu jadi 3/14, kuning kamu akan jadi, merah kamu akan jadi 7/14. Okay, sebab kamu ada 7 dekat dalam ni. Yang kita keluarkan adalah kuning yang pertama. So yang kedua, biru masih kekal 3. So merah masih kekal 7. So kalau kita keluar kali kedua dapat kuning, barulah dia berkurang menjadi 4. Sebab 1 dah buat keluar dekat sini. So yang baki 4 lah dekat dalam. Okay, so 14. Okay, soalan kamu tadi, dia kata dia nak ke barang kalian kedua-dua guli berlainan warna. Dia kata dia nak kombinasi warna guli ini berlainan warna. So kalau kamu tengok kat sini B dengan B, seharusnya B, biru dengan biru tak bolehlah kita nak ambil sebab dua-dua adalah guli yang berwarna sama. Seharusnya kita akan mulakan dengan BM. So kita akan mulakan dengan BM sebab itulah kombinasi guli yang berlainan warna. 3/15 darab dengan 7/15. Itulah kombinasi warna yang pertama. So yang kedua adalah B dan juga K. 3/15 darab dengan 3/15 darab dengan 5/15. Okay, so habis dengan guli biru. So kita terus kepada guli merah. So seharusnya merah dengan biru adalah kombinasi warna yang berlainan. Dua perkara ni lain
BM dan juga MB adalah benda yang berlainan sebab B ini adalah guli pertama, so ini guli pertama merah, ini guli pertama biru. So walaupun warna dia nampak sama, tapi susun atur dia berlainan. So seharusnya merah 7/15, biru kamu 3/14. So kita dapat kombinasi warna berlainan yang ketiga. So yang keempat, merah dengan merah tak boleh nak ambil sebab dia adalah warna yang sama. So kita ambillah merah dengan kuning, 7/15 dan juga 5/14. Okay, selesai untuk merah. So kita akan teruskan dengan yang penghabisan, kuning. So seharusnya kuning dengan biru lah, dua berlainan warna, 5/15 dan juga 3/14. Selesai. Dan yang terakhir adalah kuning merah, 5/15, 7/14. Okey. So kamu dah ada semua ni, kuning dengan kuning tak boleh ambil sama merah-merah tak boleh ambil, biru-biru pun tak boleh ambil. So kamu dah kira semua ni, kamu tambahlah nilai dia. So kalau kamu tambah kesemuanya sekali, dapatlah jawapan 349/525. Itulah kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.